Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nasrul Hakim bin Badul Ehsan. Nombor matrik saya ialah D202211010623. Hari ini kita akan mengulaskan tentang jurnal yang bertajuk Piaget vs Vygotsky, implikasi pendidikan antara persamaan dan perbezaan. Penulisnya ialah Choi Chi-hyun, Martinus Tukiran, Laksmi Mayesti Wijayanti, Masduki Asbari, Agus Purwanto dan Priyono Budi Santoso. Nama jurnal ini ialah Journal of Industrial Engineering dan Management Research. Objektif kajian yang pertama ialah memahami persamaan dan perbezaan antara teori Piaget dan Vygotsky. Kedua, menilai implikasi pendidikan dari teori Piaget dan Vygotsky. Terakhir, mengevaluasi kebolehsanaan teori dalam konteks pendidikan moden. Seterusnya ialah teori Piaget. Pertama sekali ialah perspektif perkembangan kognitif. James Piaget menekankan perkembangan kognitif anak-anak melalui 4 tahap, iaitu yang pertama ialah sensori motor, pra-operasional, operasional konkret dan formal operasional. Yang kedua ialah peranan aktif anak. Piaget melihat anak sebagai individu yang aktif, mengeksplorasi dunia mereka sendiri dan membina pengetahuan melalui interaksi langsung dengan persekitaran. Seterusnya ialah teori Vygotsky. Pertama ialah peranan lingkungan sosial. Lev Vygotsky menekankan peranan lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak-anak. Beliau menyatakan bahawa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Yang kedua ialah pentingnya bahasa. Vygotsky percaya bahawa bahasa memainkan peranan kunci dalam pembangunan pemikiran dan menyokong pemikiran kompleks. Dengan berkomunikasi dengan orang dewasa atau rakan sebaya, anak-anak akan mendapat pengetahuan baru. Seterusnya ialah persamaan antara teori Piaget dan juga Vygotsky. Yang pertama ialah perkembangan alam dan sosial. Keduanya mengakui pentingnya interaksi antara perkembangan alam dan sosial dalam pemahaman perkembangan kognitif anak-anak. Seterusnya ialah peranan aktif anak. Anak dianggap sebagai ejen aktif dalam memperoleh pengetahuan dalam kedua teori. Dengan perkembangan kognitif dipandang sebagai hasil pengalaman langsung anak di lingkungan mereka. Seterusnya ialah perbezaan antara teori Piaget dan Vygotsky. Pertama ialah penekanan pada aspek alam versus budaya. Piaget menekankan aspek alam dan biologi dalam menjelaskan perubahan struktur umum dalam pemikiran anak. Sedangkan Vygotsky menentukan konteks budaya sebagai proses perkembangan kognitif. Yang kedua ialah peranan bahasa. Dalam teori Piaget, bahasa dianggap sebagai produk sampingan perkembangan intelektual. Tetapi dalam teori Vygotsky, bahasa memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif dan menjadi inti dari fungsi mental anak. Akhir sekali ialah kesimpulan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Piaget dan Vygotsky, pendidikan moden di Malaysia dapat mencipta lingkungan pembelajaran yang merangsang, inklusif dan relevan. Ini akan membantu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global dengan kecerdasan, kreativiti dan pemahaman yang mendalam terhadap budaya mereka sendiri dan dunia yang terus berubah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.